الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ آوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وأنعم على هذا النبي الكريم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pertama sekali, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Radina billahi rabba, kami redha Allah Tuhan kami. Wabil islami dina, kami redha Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasula, kami juga redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul.
kita menggunakan kitab sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rahiqul Makhtum, karangan Asy-Syaikh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Kisah kehidupan Rasulullah yang bernama sirah mengambil masa 63 tahun. 53 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Kita sampai pada muka surat 408. Saya guna cetakan ni pula. Dulu warna koko, sekarang tukar yang warna biru ni. Sebab kitab sebahagian ada di tahfiz, sebahagian lagi ada di pejabat. Tak muat nak tak semua setempat. Jadi di tahfiz tadi tak ada yang warna koko tu, ada di pejabat. Saya bawa yang biru ni lah. Muka surat 408. Tajuknya tragedi Bi'r Ma'unah. Tragedi Bi'r Ma'unah. Tragedi ni maksudnya benda yang sedih, yang menimpa para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi'r Ma'unah ni nama tempat. Bi'r Ma'unah ni nama tempat. Jadi dalam kuliah yang kita berhenti pada bulan 7 2017 yang lalu, 23 hari bulan Julai 2017, kita tengok beberapa tajuk kecil, antaranya Syariah Abi Salamah, kemudian perutusan Abdullah ibn Anis, dan kemudian tragedi Ar-Raji'. Itu 3 tajuk tu. Tuan-tuan sekalian, kisah yang kita bawa pada malam ini adalah fasa kedua hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa yang kedua. Fasa pertama Mekah 53 tahun, saya namakan fasa pertama. Dan fasa yang kedua ialah kehidupan Rasulullah di Madinah 10 tahun. Di Madinah lebih banyak peristiwa yang berlaku kepada Nabi, umat Islam dan negara Islam Madinah. Maka dia punya cerita dia lebih panjang di Madinah, walaupun hanya 10 tahun sahaja. Perkara kedua yang saya suka untuk belajar dan mengajar sirah ini ialah, tuan-tuan, kita akan nampak betapa sibuknya Rasulullah dan para sahabat. Sibuk, hidup penuh dengan cabaran, hidup penuh dengan ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan setahun sekali, bahkan siapa yang baca lagi tebal kitab sirah, dia akan nampak setiap minggu Nabi dan sahabat diuji iman mereka dengan ujian yang berat. Kita pergi ke belakang sikit kan, kita tengok cerita perang Uhud. Uhud ni cerita sedih. Habis dah 2-3 bulan juga saya cerita Uhud dulu di sini. Nabi hampir terbunuh dalam peperangan Uhud, luka parah, bersama dengan para sahabat. 2 bulan selepas berakhir perang Uhud, Nabi mendapat berita satu kabilah nama dia Bani Asad nak serang Madinah. Tuan-tuan, bila perang habis duit banyak tak? Habis duit, tenaga, kesihatan, masa, nyawa. Habis perang Uhud, Bani Asad nak serang Madinah.
2 bulan dah. Tu 2 bulan ni bukan satu tempoh yang luka sempat sembuh. Nabi segera menghantar 50 orang askar di kalangan para sahabat Muhajirin dan Ansar. Akhirnya umat Islam menang. Setelah dikepung, menang. Bawa balik ghanimah, harta rampasan perang. Kemudian selepas Bani Asad nak serang, Nabi pun terus bertindak, hantar pasukan, satu pasukan yang bagus, menang. Bulan yang sama iaitulah bulan Muharram. Tadi 2 bulan selepas Uhud Bani Asad nak serang Madinah, iaitu pada bulan Muharram tahun 4. Bulan Muharram yang sama juga Nabi mendapat berita satu lagi kabilah dipimpin oleh Khalid ibn Sufyan al-Hudhali pun nak serang Madinah. Nampak tuan, waktu tu Arab semua marah dengan kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi tak ganggu kerajaan lain. Jadi bila Nabi dengar satu lagi percubaan dalam bulan yang sama juga, Nabi menghantar Abdullah ibn Anis. Kemudian Muharram, lepas tu apa dia tuan? Lepas Muharram, Safar. Pada bulan Safar, kehidupan para sahabat dengan Rasulullah, berlakulah tragedi Ar-Raji', yang ni yang kita sebut bulan 7 hari tu. Lupa terus dah saya rasa kan. Lepas tu bagi alasan ustaz lama sangat tak mai kan, saya kena waktu tu. Ni bulan 10 lah, 3 bulan. Tuan-tuan, Muharram 2 serangan, Safar. Bulan Safar ni dalam keadaan seluruh umat Islam tak sempat rehat, Rasulullah pun tak ada rehat, akal pun tak ada rehat, jasmani pun tak ada rehat. Berlaku tragedi Ar-Raji' ni. Kabilah Mudal dan Qarrah, 2 kabilah ni saya sebut ringkas, mai minta ke Nabi guru. Maka Nabi pun hantar 7 orang guru. Kita kata 7 ulama di kalangan sahabat. Dalam perjalanan, kesemua mereka ini terbunuh dan dibunuh. Rupanya yang mai minta tadi ni memang ada niat untuk membunuh. Dan jadi berlaku pengkhianatan yang besar. Dalam sejarah tahun ke-4 Nabi memerintah Madinah Munawwarah, baru tahun ke-4 kerajaan luar dah berani mai minta. Kononnya ulama-ulama tenaga pengajar daripada Madinah sampai tengah jalan dibunuh. Kita tuan-tuan waktu tu Perdana Menteri Rasulullah lah kan, berada di tempat sedemikian, maka Nabi begitu marah, Nabi kecewa, dan kisah yang masyhur Ar-Raji' ni, antara yang masyhur dalam Ar-Raji' ni ialah 2 orang sahabat, yang seorang bernama Zaid ibn Dathinnah radhiyallahu an, yang kedua nama Khubayb ibn Adi. 2 nama ni masyhur, masyhur 2 nama ni. Kematian mereka diingati sebab mereka dijual kepada pemimpin-pemimpin Quraisy yang berdendam dalam perang Badar. Sebab 2 orang ni banyak bunuh ahli keluarga mereka, lalu dibeli dan dibunuh dengan kejam. Khubayb dan juga Zaid ibn Dathinnah
radhiyallahu anhu, dan sangatlah masyhur ketika mana mereka dibunuh. Mereka nak dibebaskan, bukan mereka nak. Pemimpin-pemimpin kanan Quraisy Mekah menawarkan bahawa mereka boleh dibebaskan dengan syarat digantikan dengan tempat Muhammad. Lalu kedua-dua ini menjawab, dua-dua ada riwayat dengan jawapan yang sama, iaitulah seandainya kalian hendak melukakan tubuh Rasul kami dengan sebatang duri pun tidak akan kami benarkan. Lalu dipotong anggota badan Khubayb ibn Adi sedikit demi sedikit. Habis peristiwa Ar-Raji' ni tuan-tuan, peristiwa Raji' bulan Safar, dalam bulan yang sama juga, ni orang mengaji sirah dia nampak tak berhenti kehidupan Rasulullah. Kita ni Allah uji dengan benda besar setahun sekali, besar lah. Yang terduduk kan, anak demam, nega tak laku 2 minggu, apa semua ni, kereta yang tu biasalah, kereta pecah bumper ni, hak besar ni. Tapi pengamat sirah, orang yang meneliti dan menghayati sirah, mereka akan melihat Allah menguji setiap minggu kehidupan Rasulullah dan para sahabat. Sebab itu iman mereka sempurna, sebab itu maqam mereka tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bulan yang sama, bulan Safar juga berlaku tragedi. Tragedi ni kita dengar, tragedi MH, kan benda besar kan. Tragedi Bi'ru Ma'unah, hadithah Bi'ri Ma'unah, iaitu Bi'r Ma'unah ni nama tempat, iaitu berlaku, sesahnya bermula dengan Abu Bara' Amir bin Malik, nama satu orang ni, nama dia Abu Bara' Amir bin Malik. Dia mai jumpa Nabi, tuan-tuan, bulan yang sama, tahun yang sama, selepas peristiwa tenaga-tenaga pengajar lebih kurang 7-8 orang yang Nabi hantar dibunuh. Bulan tu juga mai satu kelompok lagi yang lain, bulan yang sama. Abu Bara' Amir bin Malik, dia mai jumpa Nabi, kemudian Nabi tawarkan Islam. Nabi cerita tentang Islam, lepas tu dia tak terima lagi Islam waktu tu, Amir bin Malik. Tapi dia kata, ya Rasulullah, dia ni bagus. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak tuan hamba hantar satu pasukan tenaga pengajar yang besar kepada Najd? Najd ni Riyadh hari ni. Waktu tu Nabi di mana? Madinah. Boleh bayangkan, mereka mai ke Madinah, ya Rasulullah, boleh tak hantar satu pasukan besar, sebab Najd ni besar, perlu ramai pendakwa, tenaga pengajar agama, ulama-ulama Islam di kalangan sahabat-sahabat Nabi, ramai. Nabi kata, inni akhsha alaihim ahla Najdin. Nabi kata, aku bimbang dengan perangai penduduk Najd kepada mereka. Nabi rasa tak sedar hati. Nabi kata, aku risau dengan ancaman daripada Najd. Maka berkata Amir bin Malik ni, dia pun pimpinan, antara pimpinan kabilah di sana. Dia kata, tak apa, aku lindung mereka, inni jarul lahum. Dia macam kita bagi perlindungan lah. Dia panggil apa bahasa hari ni? Kerajaan tu bagi perlindungan. Abu Bara' Amir bin Malik ini kata, tak apa, wahai Rasulullah, dia panggil Rasulullah, wahai Rasulullah, aku beri naungan kepada mereka. Maksudnya lepas ni, hak kumpulan hak Nabi nak hantar ramai ni, orang lain tak boleh kacau. Orang lain tak boleh kacau, kerana telah mendapat perlindungan politik daripada Amir bin Malik. Kemudian Nabi pun menghantar
70 orang. Min khiyari sahabatil ansar, daripada kumpulan-kumpulan terbaik Ansar. Sahabat kan ada dua, Muhajirin dan Ansar. Kadang Nabi hantar Muhajirin, kadang-kadang satu misi itu Nabi hantar Ansar, kadang-kadang satu misi itu Nabi hantar Muhajirin dan Ansar. Yang tu percaturan Rasulullah. Nabi pun tengok, okey, Nabi pilih satu kumpulan ni, mereka ini mempunyai akhlak yang baik, mereka ini mempunyai rekod ibadah yang baik, dan mereka ini juga di kalangan ulama-ulama Ansar, yang alim di kalangan Ansar, yang pakar Quran di kalangan Ansar. Nama-nama yang Nabi pilih ni, 70 orang ni, antara kebaikan mereka ialah mereka mengambil upah mengangkut air dan menjual kayu. Hasil daripada keuntungan dan jualan itu, dia beli makanan bagi kepada Ahlus Suffah, sahabat-sahabat Muhajirin yang bertumpang teduh dan tidur di serambi Masjid An-Nabawi. Di serambi Masjid Nabawi ada Ahlus Suffah di kalangan Muhajirin. Kalau tuan-tuan pergi Masjid Nabawi hari ni, kiblat belah sini, maqam dia belah sana. Betul-betul hak belah sana. Raudhah kan? Tu hak belah sana. Hak kiblat belah sini, dia belah sana. Situ pun seronok kalau i'tikaf. Dia ada roh dia lain sikit tuan tu. Bukan kata ada jin apa. Masjid Nabawi ni kita duduk di mana pun tenang, tapi lagi depan, kita pergi lagi depan, antara tempat yang banyak rahsia sahabat, banyak kenangan sahabat dengan Rasulullah, situlah. Abu Hurairah lah, apa, situlah. Tidur mereka, solat, mereka berzikir, mereka bermuzakarah, mereka mengaji hadis Nabi, macam tu. Bila kita pergi duduk tu seronok. Jadi geng Ansar ni ada satu kumpulan, punyalah baik. Kumpulan Suffah duk belajar di Masjid Nabawi apa semua, depa ni Ansar ni pi cari kayu api jual, pi angkut ayam, ambil upah duit, dapat duit apa semua tu, beli makanan bagi ke Ahlus Suffah. Maksudnya min khiyaril Ansar, Arab sebut. Ni pasukan antara yang terbaik di kalangan Ansar. Hak Nabi hantar ni, hak Nabi pilih seramai 70 orang. Antara sahabat yang ada dalam tu adalah Haram ibn Milhan. Haram bin Milhan ni bapa saudara kepada Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Sebab mak Sayyidina Anas nama Rumaisa bintu Milhan, Ummu Salim, yang berkahwin dengan Abu Talhah. Jadi mak Sayyidina Anas nama Rumaisa bintu Milhan. Antara Ansar yang ada dalam pasukan ni nama Haram ibn Milhan, pak menakan Sayyidina Anas ibn Malik. 70 orang, ramai. Lalu dihantarlah 70 orang ni. Muka surat 408. Kalau buku yang berwarna biru ni, edisi biru ni, setibanya mereka ke satu tempat, saya baca muka surat 408 bawah sekali, baris 6 bawah. Setibanya mereka ke satu tempat yang dikenali sebagai Bi'run ni telaga Ma'unah, nama tempat Bir Ma'unah. Waktu 70 orang ni keluar daripada Madinah sampai satu tempat nama Bir Ma'unah, antara kampung Bani Amir. Tak payah sebutlah, lagi banyak nama sangat tuan-tuan. Depa pun berhenti di situ. Waktu berhenti di situ, berhenti ni maksudnya selalu Arab bila bermusafir tuan-tuan, mereka akan bermusafir bergerak pada waktu siang. Sampai gelap, mereka akan berhenti berkemah. Kan? Kalau Mekah pi Madinah ni, ada beberapa R&R yang siapa-siapa pun musafir Mekah Madinah, Madinah Mekah akan berhenti pada tempat yang sama. Dia punya perjalanan kelajuan tu macam sama aja.
Lah macam kita lah, bila orang tanya sampai mana dah Sungai Dua, kita apa, lagi setengah jam saya keluar. Nampak tuan? Dulu pun sama, kalau baca sirah kan, kalau rombongan awal sampai ke Mekah, dia bertanya ada lagi tak rombongan tengah jalan? Ada. Sampai di mana? Maka rombongan tu akan jawab sampai di sekian-sekian. Rombongan di belakang kami sampai di sekian-sekian. Maka Nabi pun jawab lagi 2 hari mereka sampai. Bukan Nabi saja yang tahu, benda tu biasa, semua Arab tahu. Nampak tuan? Macam RNR lah, tempat berhenti ni. Jadi dalam perjalanan Madinah nak menuju ke Riyadh, Najd waktu tu, lepas sampai satu tempat nama Bi'r Ma'unah, berhentilah, gelap. Bila gelap mesti berhenti. Waktu berhenti itu mereka pun keluarkan surat dakwah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi buat satu surat berdakwah. Berani Rasulullah. Tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah daripada tahun 6 Hijrah, yang masyhurnya tahun 6 Hijrah. Nabi hantar surat kepada Maharaja Parsi, Maharaja Rom. Kalau hari ini Presiden Amerika dan Presiden Rusia ada berani menghantar surat dakwah, aslim taslam, masuk Islam kamu selamat, sesungguhnya aku menyeru kamu. Rasulullah tanggungjawab Nabi nak bagi tahu semua bangsa manusia ini tiada Tuhan melainkan Allah, dan Muhammad itu pesuruh Allah. Pergi mana pun tuan-tuan, Nabi hantar perutusan untuk berdakwah, untuk keluar berperang, untuk berhijrah. Maka antara pesanan awal Rasulullah ialah apabila kamu jumpa masuk ke satu tempat, beramah mesra dan berjumpalah dengan pimpinannya. Politik nampak Nabi. Kemudian serulah mereka kepada Islam. Mesti yang tu. Maka bila Nabi sampai sini, rupanya Nabi dah bagi satu surat, walaupun Nabi tidak menulis dan tidak membaca. Maksudnya Nabi suruh orang-orang yang dilantik menjadi penulis Rasulullah. Antaranya Sayyidina Ali lah yang terkenal. Sayyidina Anas bin Malik pun boleh menulis. Anas bin Malik boleh menulis. Jadi tulis surat dakwah, dan surat itu dihantarkan kepada salah seorang ketua kabilah yang Samsing. Semua orang tahu memang Samsing. Nabi tulis surat. Bila para sahabat yang 70 tadi berhenti, mereka pun lantik seorang, iaitulah siapa tuan? Haram ibn Milhan, pak menakan Sayyidina Anas ibn Malik. Sayyidina Anas bapa saudara dia, nama Haram bin Milhan ni. Jadi mereka lantik Haram bin Milhan, kamu yang hantar surat ni. Maka Haram bin Milhan pun pergi hantar sampai depan Amir bin Tufail. Dia pun ambil surat, dia kata sudah balik. Maka Haram ibn Milhan radhiyallahu anhu sampai surat, selesailah dia punya amanah dia. Maka dia pun balik. Belum pun sempat keluar daripada kawasan Amir bin Tufail tadi ni, mereka pun membunuh dia daripada belakang. Bunuh ni Haram bin Milhan. Waktu dia kena tombak ataupun dicucuk daripada belakang, dia kata fuztu wa rabbil Ka'bah, aku menang demi Tuhan pemilik Kaabah. Dia jatuh. Ada seorang pembesar waktu tu, dia heran. Dia tanya kawan dia, kenapa yang dia menang, kita yang bunuh dia? Subhanallah. Sahabat berdakwah tatkala mana dibunuh. Fuztu wa rabbil Ka'bah, aku menang demi Tuhan yang memiliki Kaabah. Maka mereka pun terang, bagi umat Islam itu adalah syahadah. Mati setelah melaksanakan amanah daripada Allah dan Rasulnya, itu adalah syahid, kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah bagi umat Islam. Dia pun dengar, akhirnya kawan tu masuk syurga. Saya tak ingat nama kawan tu. Tuan-tuan nampak sahabat berdakwah di saat akhir dibunuh, masih lagi menyebut tentang kejayaan diri mereka menyebarkan Islam, menyampaikan seruan dakwah.
yang diamanahkan oleh Allah dan Rasulnya, sampai ada yang masuk Islam. Kemudian Amir bin Tufail yang Samsing ni, ketua kabilah hak Samsing ni, bila-bila masa pun sampai kiamat ada lah macam ni, ketua tapi Samsing mesti ada, no? Dia memimpin orang maksudnya. Jadi Amir bin Tufail ni, tuan-tuan sekalian, dia ajak kabilah dia berhimpun. Dia kata jom kita bunuh 70 orang yang ada di Bi'ir Ma'unah, di kalangan pendidik Muhammad, pendidik maksudnya tenaga-tenaga pengajar Islam. Kabilah dia kata tak boleh. Kebanyakan ahli kabilah dia tak setuju dengan ini hak jahat ni. Dia berkata kerana Amir bin Malik, Abu Barak telah memberikan perlindungan. Entah ingat tak tadi saya sebut awal tadi, yang pergi jumpa Nabi tu, yang awal pergi jumpa Nabi, suruh Nabi hantar satu pasukan pi. Lepas tu Nabi kata aku tak berapa yakin dengan keselamatan mereka disebabkan perangai penduduk Najd. Dia pun kata tak apa, ya Rasulullah, aku bagi perlindungan. Maka kabilah ni dia kata jangan, tak boleh bunuh sebab Amir bin Malik, Amir bin Malik tuan. Hak Samsing ni Amir bin Tufail, dua-dua Amir, nah. Jadi kabilah tu tak mau, kabilah dia tak setuju, dia pergi cari kabilah lain daripada Usayyah, daripada Ri'al, daripada Zakwan. 3 kabilah lain yang berdekatan setuju. Mereka pun keluar begitu ramai, mengepung 70 ni tuan-tuan, habis lah. Keluar punya ramai, semua lengkap bersenjata, kepung sahabat keluar berperang kan nak pergi berdakwah. Maka senjata apa yang dibawa oleh mereka? Arab tetap bawa senjata bila keluar, tapi senjata tu untuk sembelih binatang buruan, untuk nak potong daging untuk makan. Hak ni senjata asas ni bukannya yang untuk berperang. Senjata dia lain. Berperang apa dia? Mereka akan bawa tombak perang, mereka akan bawa panah perang panjang-panjang ni kan, panah ada yang panjang ni, busur dia tinggi. Kemudian pedang, tuan-tuan boleh tengok kan, pedang-pedang perang, ya Allah, ada yang panjang ni pedang perang. Jadi kalau keluar biasa ni bawa sikit, akhirnya dikepung 70 orang ni, lalu dibunuh kesemuanya. 69 orang kesemuanya mati syahid. Ada seorang bukan tak syahid, maksudnya terselamat. Dia pun luka parah dah, tapi dia duduk bawah, tertindan dengan 2-3 jenazah syuhada lain di kalangan sahabat. Jadi dia tertindan macam tu, dia duduk bawah, tapi dia luka parah, dia selamat. Seorang sahabat yang selamat itu ialah Ka'ab ibn Zaid An-Najjar radhiyallahu anhu. Ketika mana tragedi dikepung 70 ulama sahabat. Bukan semua sahabat ulama tuan, bukan semua sahabat adalah ulama, tidak. Ada sahabat tak riwayat hadis langsung, satu pun tidak. Bukan semua sahabat meriwayatkan hadis, dan bukan semua sahabat itu adalah faqih, tidak, sebahagian. Yang ni kebanyakannya alim, qurra. Yang ni ketika mana mereka diserang itu dalam keadaan orang kata sedih sebab tak dapat nak laksanakan misi dakwah Rasulullah, mereka sempat berdoa, Allahumma, ya Allah, balligh anna nabiyyana, ya Allah, tolong sampaikan kepada nabi kami, anna qad laqinak, kami telah bertemu denganmu. Orang yang diambang syahid ni tuan-tuan, di kalangan mereka dibuka oleh Allah untuk melihat syurga. Orang yang diambang syahid, di kalangan mereka duk dunia lagi, diambang syahid, dah bau dah wangi-wangian syurga, seperti mana yang sabit dengan hadis-hadis sahih. Sebahagian sahabat nampak dah syurga, sebahagian sahabat bau dah syurga. Waktu duk tengah kena serang ni, duk berlawan, tengah kena serang, mempertahankan diri sekadar yang mungkin, Allahumma, masih berdoa, ya Allah, sampaikan kepada nabi kami, anna qad laqainak, kami telah berjumpa denganmu ya Allah, faradina anka,
kami redha denganmu. Wa radita anna, bagi tahu kepada Nabi kami, ya Allah, engkau telah meredai kami. Punya yakin tuan, punya yakin dah. Maksudnya dah nampak dah ni keadaan macam ni maksudnya sudah nampak. Sebab tu kena ada azam untuk mati syahid, lelaki atau perempuan, sihat ataupun sakit, miskin ataupun kaya kita, sibuk ataupun tak ada kerja, kena ada azam untuk mati syahid. Sak mati syahid ni besar. Kemudian ada sekumpulan umat Islam, berapa orang ya, sekumpulan ramai, berapa orang lalu kawasan tu, lalu waktu duduk tengah perang tu, mereka lalu 5-6 orang. Antaranya Amr bin Umayyah Ad-Damri, kemudian antaranya lagi Al-Munzir Ibn Uqbah. Beberapa orang ni lalu, mereka pun tengok kawasan tu burung banyak berlegar, maksudnya ada sesuatu di sana. Bila di padang pasir ni burung dia berlegar, sama ada makanan, ada air, ada. Mereka pun pi tengok umat Islam sedang dibunuh waktu tu, kumpulan 70 orang ni. Terus 4-5 orang ni terus bersama. Tak tunggu dah tuan-tuan, kita kalau tengok ni ramai ni, kalau masuk ni mesti mati ni, tak boleh keluar. Macam mana ni kan, rumah tak habis bayar ni, anak-anak duduk sekolah 3 orang lagi, nak pi masuk ke? Masuk mesti mati tuan, mesti mati. Bahasa adat dia mesti mati. Sebab yang ada tu pun dah syahid dah berapa puluh orang dah. Lepas tu yang serang dan kepung ni ramai. Sahabat hak lalu ni tak tunggu dah, terus masuk. Kesemua mereka, kita kalau 6 orang lah, kita 6, kita saya apa semua, kita 6 kan. Berapa orang nak turun pergi tuan? Kau saya dulu lari. Wallahu a'lam. Waktu tu iman menentukan. Iman ni nak tinggal dunia ni, kereta 2 biji, dua-dua kereta mahal, tinggal macam mana? Duit 67,000 dah ada di bank tu, 67 berbaki, rumah dah ada, kereta dah ada, duit pun dah ada. Subhanallah. Kesemua para sahabat yang lalu tu turun bersama dengan mereka, semua mati syahid juga, kecuali seorang, Amr bin Umayyah Ad-Damri ni. Mereka tangkap dia hidup, kemudian mereka tanya dia pun beritahu, saya ni kabilah ada dalam muka surat 409 ini, kabilah apa dia sebut tadi ni, kabilah Mudar ke apa, yang sahabat ni akhirnya dia dilepaskan. Adalah cerita panjang hak lain pula yang tu, sebab dia daripada kabilah sekian-sekian. Yang tangkap tu ada yang baik dengan kabilah yang tangkap tu dengan kabilah Amr ni, tu cerita dia. Akhirnya dia kata tak apa-apa, lepas kabilah aku dengan kabilah dia ada hubungan. Arak dulu tuan-tuan, mana-mana kabilah yang ada perjanjian, dia boleh jadi macam tu, dia boleh bagi syafaat. Dia kata aku nak selamatkan dia ni je, sebab dia ni daripada kabilah sekian, kabilah aku dengan kabilah dia ada perjanjian. Nampak tuan-tuan? Arak dipegang yang tu, maka dilepaskan Amr bin Umayyah Ad-Damri. Amr bin Umayyah Ad-Damri dilepaskan. Takkan nak kata dak aku nak mati syahid, bunuh. Bukan perang dah waktu tu, tak berlawan dah. Jadi dia pun balik ke Madinah. Dalam perjalanan pulang, Amr ibn Umayyah Ad-Damri radhiyallahu anhu, dalam perjalanan pulang tuan-tuan sekalian, dia nampak 2 orang pemuda daripada Bani Kilab, dia bunuh. Sebab berdekatan dengan tempat tu, maka pada pandangan dia 2 ni adalah daripada kabilah tu. Tuan-tuan, siapa tak marah tuan-tuan apabila sahabat dan saudara se-Islamnya dibunuh di depan mata dia? Bukan 3 orang, 70 lebih, dalam keadaan yang begitu marah. Sebab tempat tu dekat, bila 2 kabilah daripada Bani Kilab lalu dia bunuh. Dia pun balik sampai di Madinah Al-Munawwarah. Dia pun cerita tragedi Bi'r Ma'unah kepada Nabi dan para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalirkan air mata yang membasahi pipi kanan dan kirinya. Ni Rasulullah tuan.
no? Dengan binatang pun Nabi menangis, apatah lagi sahabat yang Nabi hantar sebagai satu kumpulan yang wajib dilindungi, diplomat sepatutnya, akan tetapi dikhianati, dibunuh di tengah-tengah perjalanan. Mereka membohongi kerajaan Islam Madinah. Perasaan bercampur itulah, nah, dengan rahmat Nabi menangis. Nabi kata, inna ikhwanakum qad qutilu, saudara-saudara kalian telah pun dibunuh. Wa innahum qalu, ketika dibunuh itu mereka menyebut, ini Nabi dapat wahyu daripada Jibril alaihissalam. Wahyu daripada Jibril. Cerita ni bukannya Amr bin Umayyah yang terselamat tu yang bawa cerita sebutan doa tu, tetapi doa yang diungkapkan dengan penuh kejujuran, kesaksian yang diungkapkan oleh sahabat-sahabat yang mati syahid dalam Bi'r Ma'unah sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Mereka redha dengan Allah, Allah redha dengan mereka. Allah mengiktiraf kesaksian tersebut. Allah bagi tahu kepada Jibril, dia bagi tahu kepada Muhammad ketika mana mereka mempertahankan nyawa mereka. Mereka menyebutkan doa, Allahumma balligh nabiyana, ya Allah, bagi tahu kepada nabi kami sudah pun bertemu dengan Allah, kami redha dengan Allah, dan Allah juga redha dengan kami. Yang ni kedudukan yang paling tinggi sekali, tuan-tuan. Ketika mana kita redha dengan Allah dan Allah juga redha dengan kita. Nak apa yang tuan dunia ni? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka, wa radu'an. Sahabat-sahabat juga meredai Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi ayat yang Allah sebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyatan tu kita redha, mardiyah Allah redha. Itulah sifat roh yang kita nak bawa bertemu dengan Allah, iaitulah roh itu. Ni ada dalam badan saya, yang ada dalam badan tuan-tuan selama tuan-tuan duk lengok saya ni, sehingga roh ini redha dengan Allah dan Allah meredai roh ini. Ketika itu layaklah untuk kita bergelar ahli syurga, tuan-tuan. Dalam keadaan air mata membasahi jambang kanan dan kiri Rasulullah SAW, Nabi amat sedih dengan peristiwa itu. Kemudian sahabat Nabi Amr bin Umayyah ni cerita, ya Rasulullah, aku dah bunuh 2 orang di kalangan mereka. Nabi pun tanya, siapa dia 2 orang tu? Apa sifat mereka? Nabi tanya. Nabi pun kata, wahai Amr, mereka bukan daripada kabilah itu, mereka daripada Bani Kilab. Kamu membunuh orang yang salah, kamu membunuh kabilah yang ada perjanjian damai dengan kita. Kena buat apa, tuan? Sahabat nama Amr tu bunuh dalam keadaan dia pasti ke dia tak pasti? Dia tak pasti. Maka di situ ada keraguan. Bila keraguan disebabkan dia bunuh, maka tetap wajib bayar diat. Satu denda dalam Islam kepada si pembunuh. 1 nyawa 100 ekor unta, 2 nyawa 200 ekor unta. Tuan-tuan, 200 ekor unta ni kuantiti yang besar. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tuan-tuan tengok Rasulullah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan sesuatu masalah dalam keadaan Nabi tidak mencampur adukkan masalah itu. Sahabat Nabi dibunuh dalam peristiwa Ar-Raji', kemudian sahabat Nabi dibunuh dalam tahun yang sama dalam peristiwa Bi'r Ma'unah, dan seorang sahabat Nabi buat kesalahan bunuh 2 orang yang lain. Nabi kata tetap kena bayar, dan Nabi menghimpunkan diat ni, tuan-tuan. Bila orang Islam ni dia bunuh ni sahabat Nabi ni,
Maka 200 ekor unta ni bukan dibayar oleh sahabat Amr ni daripada duit dia, tidak, tetapi negara Islam yang akan membayar bagi pihaknya berserta dengan kabilah-kabilah lain yang berlindung di bawah kerajaan Madinah Al-Munawwarah. Kalau tuan-tuan ingat, apa dia lagi kabilah lain yang berlindung di bawah kerajaan Madinah? Yahudi. Ada 3: Qainuqa, Nadir, Quraizah. 3 kabilah ini dah buat perjanjian dengan Nabi. Waktu Nabi mula masuk, Nabi panggil, setuju tak setahun sekali bayar jizyah ikut kemampuan? Ada yang dirham, ada yang dinar, sikitnya, setahun sekali. Setuju tak apabila kamu dibunuh, bukan kamu dibunuh, apabila kamu diserang, maka kerajaan Madinah akan mengeluarkan tenteranya untuk melindungi kamu, dan apabila Madinah diserang, kamu yang membayar jizyah dan yang buat tanda tangan perjanjian apa semua ni kena tolong Madinah. Tuan-tuan, yang tu termaktub dalam piagam Madinah. Maka ditandatangani oleh 3 kabilah besar Yahudi: Nadir, Qainuqa, Quraizah. Mereka tanda tangan, setuju. Dan mereka di peringkat awal beberapa kes mereka patuh lah. Maksudnya Madinah diserang, mereka tolong, mereka diserang, Nabi tolong. Macam tu tuan-tuan, no? Nyawa mereka haram dibunuh sebab mereka kafir zimmi. Waktu tu kafir zimmi sebab bayar apa tahunan? Bayar jizyah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apabila kerajaan Islam Madinah nak kena buat keluar peruntukan 200 ekor unta, ni cerita ni, maka 200 ekor unta ni satu bilangan yang sangat banyak. Nabi pun berjumpa dengan satu kabilah daripada Yahudi, iaitulah kabilah Bani Nadir. Untuk apa? Untuk mereka mengeluarkan sebahagian. Maksudnya 40 ekor ke mereka buat keluar. Sebab itu perjanjian. Biasalah tu, no? Kalau Yahudi yang kena bayar pun kerajaan Madinah akan bantu, orang Islam akan bantu. Ni kerajaan Islam waktu tu tuan-tuan. Tu antara peraturan dia, no? Okey. Kemudian Nabi SAW selain daripada tu, selepas peristiwa dibunuh tu, Nabi melancarkan qunut nazilah. Hak tuan-tuan duk dengar tu lah, qunut nazilah apabila umat Islam ditimpa musibah ataupun apa-apa bala ataupun serangan apakah, kita buat qunut nazilah. Mana dia punya dalil dia daripada peristiwa ini. Ni peristiwa ni, Nabi buat qunut nazilah tuan-tuan. Marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu tu Nabi buat selama 30 hari. Tiap-tiap pagi Nabi berdoa, dan Nabi sebut nama kabilah yang membunuh 70 orang sahabat tadi, antaranya Ri'an, antaranya Usayyah, antaranya Zakwan. Ni 3 kabilah ni Nabi sebut dalam qunut itu. Sebab tu kita pun kalau umat Islam diserang, dibunuh, dizalimi, kita pun buat qunut nazilah. Kita sebut musuh yang menzalimi umat Islam tadi ni, datang daripada sini. Selesai. Kemudian Nabi pun pergilah berjumpa dengan Bani Nadir. Tuan-tuan faham kan? Pasal apa Nabi pergi jumpa Bani Nadir? Untuk Nabi minta sebahagian daripada bayaran diat. Faham konsep dia kan? Kita semua jelas dah. Jadi bila Nabi pun sampai, muka surat 410 bawah sekali, tuan-tuan, bulan berapa ni hak Bani Nadir ni? Rabiul Awal, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Tak rehat tuan, Rasulullah tak rehat. Nabi dan para sahabat radhiyallahu anil jami'. Subhanallah. Bulan Rabiul Awal tahun yang sama, hak ni pula Nabi pun pergi jumpa dengan ketua-ketua Bani Nadir ni. Mereka pun setuju. Mereka kata boleh. Tak apa wahai Rasulullah. Sebahagian panggil Rasulullah, sebahagian panggil Muhammad. Tak apa, kami akan bantu. Mereka pun balik. Nak pergi ambil apa nama ni, unta, untuk sebagai bayaran, bantuan kepada bayaran diat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi pun tunggu di satu tempat teduh tepi satu bangunan di kampung Bani Nadir tu. Kalau tuan-tuan pergi umrah,
waktu duk tengah tua tu kan, waktu duk tengah pi tengok arak minum susu dah ayat kencing unta tu kan, susu unta, ayat kencing unta tu kan, yang tu tak payah pi pun tak apa. Tanya mutawif yang bawa tu, kita lalu tak perkampungan Bani Nadir, Bani Quraizah? Kadang-kadang lalu, kadang-kadang lalu. Kalau kebetulan lalu, suruh dia tunjuk, baru kita nampak jarak. Oh, pekan Masjid Nabawi sana, kita tahu lah pekan Masjid Nabawi dah. Pekan Madinah sana, oh kat sini Quraizah, kat sini Nadir. Kita ingat balik sirah, oh Nabi keluar daripada Madinah sebab rumah Nabi kan situ. Nabi keluar pergi Bani Nadir, nak pergi minta bantuan dia ni. Okay, baru kita boleh nampak jarak dia sebagainya, tuan-tuan sekalian. Kemudian waktu lepas janji nak tolong dah Rasulullah ni, nak tolong Nabi, kemudian lepas pun pergi, ada satu orang jadi setan waktu tu. Memang waktu tu semua setan Yahudi ni, tapi ada satu ni jadi kepala setan ni. Dia kata, kamu tengok tadi Muhammad di mana? Depa pun jawab, Muhammad dengan orang-orang kanan dia. Waktu tu orang kanan yang ikut Nabi, Abu Bakar, Umar, Ali, memang yang paling kanan, hak paling hebat ni yang ikut ni waktu tu. Dan ada lagi sahabat-sahabat yang lain. Maka Yahudi, kepala Yahudi ni nama apa tahu? Ada tadi baca atas saat ni. Dia kata, bila lagi kita nak jumpa satu peluang, kita ambil satu batu, bawa naik atas bangunan ni, tolak batu tu, jatuh dan akan berkecai kepala Muhammad. Ni satu lagi, satu pengkhianatan yang cukup besar yang sedang cuba dirancang, konspirasi untuk membunuh ketua negara Islam. Dalam keadaan itu bukan musuh, mereka adalah kafir zimmi. Nampak tuan? Boleh percaya tak? Tu zimmi tu, kalau harbi lagi ya. Ini kafir zimmi yang duk bayar jizyah, yang berjanji, yang depa sembang sama depa kata ni, yang ni lah saat dia. Muhammad dan ramai duk di bawah tu semua yang hebat-hebat. Yahudi tahu yang datang tu semua yang kanan. Waktu ni lah kalau kita lontarkan batu besar, berkecai kepala Muhammad. Siapa sanggup? Siapa berani? Seorang tu nama Amr bin Jahash. Amr bin Jahash, Yahudi dia kata, aku. Ada satu orang tak setuju, nama dia Salam ibn Mishkam. Salam ibn Mishkam, dia kata, wahai kabilah Nadir, bukankah kita berjanji dengan Muhammad? Bukankah dia telah melindungi Nadir dan Nadir melindungi Madinah? Dia disebut balik perjanjian ni. Lepas tu Yahudi lain kata, ramai jahat lah tuan-tuan. Hak lain kata, inilah peluang, inilah satu-satunya peluang kita untuk membunuh Muhammad. Salam bin Mishkam ni kata, seandainya kalian meneruskan juga cubaan jahat ini, nescaya pasti akan datang khabar daripada langit yang menyelamatkan Nabi itu. Mesti datang khabar daripada langit dan menyelamatkan Nabi itu. Daripada mana cerita ni? Yahudi tuan-tuan, dekat mereka waktu tu ada dua kitab, Injil dan Taurat. Dalam Injil dan Taurat ni syarat dengan kisah para rasul yang terdahulu, yang sering diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebahagian daripada mereka Allah selamatkan mereka macam inilah. Maka Salam ni kata, kalau kalian teruskan juga cubaan ini, akan datang khabar daripada langit yang menyelamatkan Nabi itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, mereka bawa naik dah batu. Bawa naik batu, baru duk susun apa semua. Jibril bagi tahu, wahai Muhammad, bangun sekarang. Nabi pun terus bangun. Sahabat tengok Nabi tak ada dah. Nabi berjalan dah. Sahabat bila tengok Nabi berjalan, tak tanya dah, ya Rasulullah, duduk dulu. Tu kita dengan tu imam kan, duduk dulu tu imam, 2 jam lah duduk lagi kan, habis mindam, habis macam-macam lah. Sahabat, Allahu Akbar, bukan kata arahan kalau Nabi suruh berjihad.
Bukan jihad. Nabi bangun berjalan, sahabat tengok, Nabi tak ada berjalan, terus semua bangun, tak cakap dah, jalan. Nabi pun bagi tahu, lagi berapa ketika saja, kalau bahasa kita hari ni, lagi berapa saat batu akan jatuh daripada atas, sebab Yahudi Bani Nadir telah pun angkat satu batu besar untuk tolak dan jatuh ke atas aku dan kalian semua. Apa berlaku tuan-tuan? Maka Nabi SAW pun tak bagi peluang dah. Tak ada dah. Balik Madinah, hantar seorang general, salah seorang general yang sangat terkenal, nama Sayyiduna Muhammad ibn Maslamah radhiyallahu anhu. Sahabat Muhammad bin Maslamah ni kita dengar tak terkenal, tapi tuan-tuan baca kisah lepas Nabi wafat, lepas semua, dia ni general besar sahabat Nabi. Sayyiduna Muhammad bin Maslamah ni hebatlah, panjanglah cerita dia. Nabi pilih dia, memang dia hebat, penunggang kuda apa semua yang hebat. Nabi pilih dia, bawa arahan rasmi daripada kerajaan Madinah Al-Munawwarah, keluar dan berambus kalian daripada bumi Madinah. Tak ada, Nabi tegas, no? Dengan Yahudi ni kita kata apa Nabi buat macam ni, apa buat macam ni, apa Nabi masuk Madinah, apa Nabi buat kat Yahudi? Berapa orang Nabi bunuh? Seorang pun tidak dibunuh. Berapa orang yang Nabi usir? Seorang pun tidak diusir. Berapa syarikat yang Nabi sekat untuk berniaga? Tidak satu pun kedai Yahudi yang disekat untuk berniaga di Madinah Al-Munawwarah. Apa Nabi buat? Nabi bagi perlindungan lagi. Patut padan sangatlah Nabi usir Yahudi Nadir ni, bila dalam keadaan Nabi buat baik dengan mereka. Nak cari mana lagi satu kerajaan yang cukup baik, yang lindung Yahudi tadi ni, tiba-tiba dalam duk buat baik tadi, mereka khianat macam mana tuan-tuan? Siap nak bunuh lagi pemimpin umat Islam. Tuan-tuan, sepatutnya semua pemuda-pemuda yang ada di Bani Nadir dibunuh keseluruhannya. Yang tu sepatutnya hukuman yang dilakukan. Hukuman itu ada dalam kitab Taurat dan Injil, sama saja. Sepatutnya pengkhianatan sebegitu, hukumannya ialah ketua kerajaan Islam menjatuhkan hukuman mati kepada semua tentera-tentera Bani Nadir. Orang perempuan tak? Orang perempuan, orang tua, kanak-kanak tidak. Itu sepatutnya. Undang-undang tersebut ada dalam Taurat dan Injil. Tetapi dalam keadaan begitu pun Nabi masih memilih yang kedua, iaitu memaafkan mereka, tidak membunuh, tapi keluar dengan selamat. Tuan-tuan nampak tak? Bukan Nabi pilih yang paling ini dah, Nabi ambil yang kedua. Nabi kata boleh keluar. Aku beri masa berapa hari tuan-tuan? 10 hari. 10 hari macam-macam lah, tak dan. Waktu 10 hari inilah Yahudi Bani Nadir ni buat apa tuan-tuan? Nabi benarkan mereka untuk keluar daripada perkampungan tu, dan hanya membawa apa yang boleh dibawa oleh unta sahaja, dan tidak dibenarkan membawa peralatan perang. Maka Yahudi pembuh lebih kurang 900 ekor unta, penuh syarat dengan barang-barang, no? Rumah-rumah mereka disebutkan dalam kitab sirah, diceritakan oleh para sahabat, rumah-rumah Yahudi waktu sahabat masuk tu, barang-barang mahal semua mereka ambil. Aircon contohlah ni, nak faham ni bahasa kita ni, apa dia tuan? Aircon, pintu hak mahal. Muhung terkeluar ni, bukan muhung, nak bagi faham ni kan. Kita kalau orang nak suruh halau ni, takkan nak tinggal ni. Maka Yahudi waktu tu, kata para sahabat, mereka memilih barang-barang yang elok. Kemudian mereka memecahkan pintu dan cermin rumah mereka. Sebahagiannya memecahkan dinding-dinding rumah mereka. Mereka membakar ladang dan sebagainya. Tak bagi guna, biar tak dapat ni manfaat. Tengok perangai Yahudi kan. Dia keluar dalam keadaan dia ambil semua apa barang, dia robohkan rumah dia, dinding tani dia bagi pecah, ini dia bagi pecah ke atap, dia bagi itulah, dia rosakkan, no? Bila Nabi bagi peluang untuk keluar tuan-tuan, mailah hero Hindustan ni, nama Abdullah bin Ubay bin Salul, biasa kepala munafik, hak jenis pergi semayang juga ni, maghrib nampak subuh tak ada,
Ni geng-geng munafik ni subuh dengan isyak tak ada. Bukan saya cakap ni betul bukan tambah. Subuh mesti tak ada punya. Abdullah bin Ubay bin Salul, kepala munafik. Duduk satu saf dengan sahabat, tetapi memang ahli neraka. Munafik ahli neraka, cumanya hidup dan berpura-pura. Tuan-tuan, kepala munafik ni lah pergi jumpa Bani Nadir. Dia pergi jumpa, dia kata jangan gelak, aku akan sediakan 2,000 tentera. Dia nak ambil mana tau? Ada tak jenis ni? Jenis jahat ni dia bukan kuat mana pun, sembang kuat. Subhanallah. Tuan-tuan renunglah, baca sirah ni renung. Episod ini berulang sampai kiamat. Yang berbeza hanyalah pemegang-pemegang watak itu sahaja. Dia berulang. Tuan-tuan, hiduplah zaman bila pun ni pemegang-pemegang watak ni sama aja. Abdullah bin Ubay bin Salul ni bukan ada kekuatan apa pun, tetapi kuat dengan konspirasi jahat. Dia pergi jumpa Bani Nadir, dia kata tak apa, nanti aku tolong prepare 2,000 tentera mai selamatkan hampa. Padahal dia ni dikira sebagai, maksudnya bersama dengan, dari segi zahir bersama dengan Rasulullah. Dia pergi jumpa, dia kata aku bersama dengan kamu semua, jangan keluar. Allah buat turun ayat cerita raja jahat Abdullah bin Ubay bin Salul ni. Ayat dia surah apa nama ni? Surah Al-Hasyr ayat 11. Tuan-tuan boleh tengoklah surah Al-Hasyr. Tuan-tuan baca surah Al-Hasyr, keseluruhan surah Al-Hasyr menceritakan tentang pengkhianatan Bani Nadir. Bila tuan-tuan baca surah Al-Hasyr, tengok terjemahan dia, cari dalam internet dia punya tafsiran dia. Kalau ada ustaz-ustaz ajak tafsir surah Al-Hasyr, ni cerita pasal Bani Nadir. Bani Nadir cerita pasal jahatnya orang munafik, dia nak pergi bantu dan sebagainya. Tuan-tuan sekalian, akhirnya Bani Nadir, sebelum mereka keluar tu, bila dapat bantuan daripada Abdullah bin Ubay, bukan bantuan pun, bila dapat saranan macam tu, dia pun kata, kami takkan keluar wahai Muhammad. Pula dah awal-awal tu Abdullah bin Ubay nak tolong, padahal dia pun tak ada tentera apa pun nak tolong. Kemudian Bani Nadir, dia punya ketua dia Huyai ibn Akhtab, hantar surat balas, kami tak keluar. Tuan-tuan, Nabi pun isytihar, kita serang. Nabi pun keluar dengan pasukan tentera. Nabi sendiri, Madinah Nabi tinggal kat siapa? Madinah Nabi tinggalkan kepada Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an, sahabat yang buta tu, tapi hebat. Nabi tinggal kat dia, jadi imam, hal ehwal pentadbiran, tinggal kat dia. Dia bukan timbalan Perdana Menteri Rasulullah, tapi Nabi akan lantik seorang untuk pegang urusan tu. Tuan-tuan, Nabi tinggal kat dia. Nabi pun pergi serang. Bila serang di sana, apa nama ni, dalam masa lebih kurang 6 hari, berlaku apa nama ni, tak berlaku pembunuhan apa-apa lah, tak berlaku pembunuhan apa-apa. Nabi kepung 6 hari, kepung saja. Apa nama ni, sahabat tak bunuh seorang pun di kalangan Bani Nadir, kepung saja. Yahudi duk tembak lah, panah, tombak apa semua. Akhirnya mereka pun serah lah, mereka menyerah diri. Sebab apa? Bantuan Abdullah bin Ubay bin Salul tak sampai, bantuan Ghatafan tak sampai. Maka Yahudi Bani Nadir kata, kalau perang pun tak menang, kita serah pada Muhammad. Akhirnya mereka pun meletakkan senjata. Mereka pun keluar dengan yang saya sebut tak saat ni, 900 ekor unta. Mereka buat keluar barang-barang hak elok dan sebagainya. Nabi SAW pun masuk. Dalam tu beberapa orang Yahudi, antaranya Yamin ibn Amr dan Abu Sa'ad ibn Wahab radhiyallahu anhuma, Yahudi Bani Nadir yang masuk Islam. Kemudian Nabi pun apa nama ni, mengambil harta tadi. Dia tak panggil ghanimah, dia panggil faid, faid. Ghanimah kalau ada perang, kalau tak ada perang, nama dia fai'un. Harta yang diperolehi dalam satu peperangan tanpa pertempuran, maka harta tu nama dia faid. Kalau berlaku pertempuran, bunuh antara satu sama lain, Islam dengan kafir, maka yang tu nama dia ghanimah. Jadi dalam ni faid, sebab tak berlaku peperangan,
maka fai' Allah Ta'ala serahkan kepada Rasulullah macam mana Nabi nak buat. Kata tadi Nabi bagi kepada muhajirin yang berhijrah ke Madinah yang tak ada harta apa, Nabi bahagikan kepada mereka, dan berakhirlah kisah tersebut. Dan di dalam Al-Quran tuan-tuan boleh tengok kisah itu disebutkan oleh Allah secara ringkas dalam surah Al-Hashr, dan Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menamakan surah Hashr itu dengan surah An-Nadir, dengan surah An-Nadir. Setakat tu dulu ceramah pada malam ni, yang baik kuliah kita pada malam ni, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Di pintu-pintu sana pihak masjid meletakkan tabung untuk sekolah saya, meletakkan tabung